Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pada bulan November yang lepas, ada satu laporan yang mengejutkan kita. Kononnya, ada 30 ahli parlimen daripada Barisan Nasional kononnya akan menyokong kepimpinan Perikatan Nasional. Kononnya akan menyokong Perikatan Nasional mengalih sokongan kepada pembangkang. Tapi yang malangnya ialah sehingga ke hari ini masih belum berlaku apa yang didakwa tersebut. Ianya seperti satu pembohongan, seperti hanya satu kelentong di siang hari. Tapi ini sebenarnya yang berlaku. Jikapun 30 ahli parlimen keluar kerajaan, realitinya ialah kerajaan masih kekal. Itu saranan dan peringatan Ahmad Maslan, khususnya kepada Perikatan Nasional pembangkang yang tak habis-habis mahu menebuk atap, terutamanya apabila tersebar tentang langkah Dubai. Sebenarnya secara pribadi saya tak percaya langsung dengan langkah Dubai itu. Kerana buat apa ada langkah Dubai? Macam yang Sabudin kata, buat apa nak tumbangkan kerajaan dari Dubai? Kan ada restoran mamak, kedai mamak, bagus lagi mereka berkumpul di sana, berjumpa di sana. Nah, tumbangkan kerajaan di sana kalau benar cukup jumlah. Ini tak habis-habis ke Dubai lah, ke London lah dan sebagainya. Alih-alih nanti kot-kot kita boleh sampai ke segitiga Bermuda. Kata Ahmad Maslan, jika pun 30 ahli parlimen keluar, kerajaan masih kekal. Ahli Majlis Tertinggi MKT UMNO, Datuk Seri Ahmad Maslan menegaskan, kerajaan perpaduan masih kekal walaupun 30 ahli parlimen beralih sokongan kepada pembangkang. Menurut Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan itu, langkah Dubai adalah mustahil kerana ahli parlimen UMNO perlu membayar 100 juta ringgit jika ingin lompat parti. Siapa ahli parlimen yang ada wang sebanyak itu? Ini memang lucu. Tidak mungkin, kata Ahmad Maslan, kerana di dalam perjanjian UMNO untuk menjadi calon dalam pilihan raya baru-baru ini, mereka akan dikenakan denda 100 juta ringgit kalau lompat parti. Persoalan Ahmad Maslan ialah siapa ada duit 100 juta ringgit untuk dibayar kalau lompat parti. Kalaupun ada yang sponsor 30 orang itu, dia akan jadi 300 juta. 300 juta pula, 3 bilion. Jadi nak dapat duit itu dari mana? Siapa orang yang terlampau kaya itu? Jika 30 ahli parlimen keluar pun, kerajaan masih kekal, kata Ahmad Maslan, dengan pengiraan 122 sokongan campur 5 sokongan. Jadi 147 campur 5 tolak 30. Rakyat inginkan kestabilan dan sokongan ekonomi, kata beliau lagi. Terdahulu tular di media sosial berhubung dakwaan sekumpulan ahli parlimen Perikatan Nasional PN berada di Dubai sebagai percubaan untuk menghadap yang di Pertuan Agong. Katanya, beberapa ahli parlimen BN juga berada di negara Arab itu bagi melakukan percubaan yang sama. Namun demikian telah pun dinafikan sekeras-kerasnya dan telah diterangkan dengan begitu baik sekali oleh beberapa penulis dan penganalisis politik bahawa semua itu adalah pembohongan belaka. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan share video ini. Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye. Susulan pendedahan tentang perbelanjaan 700 juta ringgit oleh 2 buah kerajaan terdahulu yang mana untuk hanya iklan, hari ini akhirnya disahkan oleh polis bahawa mereka telah menerima laporan dakwaan salah guna dana RM700 juta 2 kerajaan terdahulu. Menjadi persoalan pada waktu ini ialah sejauh mana ianya akan lebih berkembang. Adakah pemimpin besar dalam 2 kerajaan terdahulu, khususnya Perdana Menteri terdahulu, akan didakwa di mahkamah untuk salah guna dana RM700 juta? Kalau terbukti dan mempunyai prima facie ataupun mempunyai kes, saya rasa
tidak mustahil. Kepimpinan dua kerajaan terdahulu bakal menghadapi masalah yang besar kalau mempunyai track atau mempunyai case untuk didakwa oleh peguam negara. Polis menerima laporan berhubung dakwaan penyalahgunaan dana 700 juta ringgit oleh dua kerajaan terdahulu untuk iklan dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan dalam tempoh 2020 hingga 2022. Ketua Polis Daerah Wangsa Maju Superintendent Ashari Abu Sama ketika dihubungi mengesahkan menerima laporan itu hari ini. Kita akan membuat siasatan termasuk menghubungi pihak Kementerian Keuangan untuk mendapatkan penjelasan, kata beliau. Sementara itu, Pengarah Komunikasi UMNO Datuk Lokman Nur Adam berkata, pegawainya membuat laporan berhubung perkara berkenan di Balai Polis Setapak kira-kira jam 2 petang tadi. Perbelanjaan tersebut besar. Kita rakyat mahu tahu kemana perginya perbelanjaan 700 juta ringgit. Ada sumber mendakwa bahawa ada penyalahgunaan kuasa melibatkan bekas petugas Perdana Menteri sebelum ini, kata beliau. Kami mahu polis menyiasat perkara ini dan diikuti siasatan oleh SPRM, kata Lokman ketika dihubungi oleh bernama. Media sebelum ini melaporkan Kerajaan Persekutuan membelanjakan sehingga 700 juta ringgit untuk kerja pengiklanan, promosi dan publicity bagi menghebahkan agenda kerajaan bagi tahun 2020 hingga tahun 2022. Perbelanjaan oleh dua pentadbiran terdahulu adalah bagi war-warkan pencapaian dan usaha kerajaan. Yang menjadi perdebatan dalam media sosial, khususnya para pemerhati politik, mereka ingin tahu sebenarnya, bukan untuk mempersalahkan kerajaan sebelum ini. Mereka hanya mahu tahu. Saya pun mahu tahu, Anda pun pasti mahu tahu kemana uang itu dan bagaimana ia dibelanjakan. Itu saja yang kita tuntut. Kita nak tahu kalau adalah ledger, adalah laporan keuangan perbelanjaan tersebut itu lebih baik. Kepada siapa dibayar, syarikat apa yang membuat publicity itu, dan kenapa sehingga 700 juta ringgit digunakan. Untuk makluman Anda, 700 juta ringgit itu bukan jumlah yang kecil. Ia boleh membantu sebuah negeri kecil untuk membangun. Kalau 700 juta ringgit itu digunakan untuk membantu rakyat, saya pasti ada banyak rumah, ke jalan raya atau hospital atau sekolah boleh diselesaikan, disiapkan. Berbanding dengan publicity iklan yang kita sehingga gini tak nampak apa-apa hasilnya, itu adalah merugikan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Bye-bye.